Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam salat dan orang yang menjauhkan diri daripada perkataan dan perbuatan yang sia-sia, dan orang-orang yang menunaikan zakat dan orang yang menjaga kemaluannya. Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 5. So, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang pertama Khairul Anwar bin Musa, Siti Azizah ni pun jemaah umrah saya. Khairul Anwar ni, Siti Azizah, Iza Hakim, Rusni, Ana Bazid Aziz. Suara tak keluar. Alamak. Alright, here we go. Alright. Okay, boleh. Alright. Okay, semua yang beri salam, saya lafaz jawab salam dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya orang yang beruntung di akhirat, di dunia dan di akhirat adalah orang yang beriman. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Yang pertama, satu, khusyuk dalam solat. Kedua, orang yang menjauhkan diri daripada perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Yang ketiga, beruntunglah orang-orang yang menunaikan zakat dan juga orang-orang yang menjaga kemaluan. Inilah dia. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Untung orang yang beriman, iaitu siapa orang yang beriman? Orang yang khusyuk dalam solat. Khusyuk dalam solat. Nak khusyuk dalam solat ni, dia kena selalu sembang Allah di luar semayang. Sebut nama Allah luar semayang. Luar solat tu dah sembang Allah. Ya Allah, kenapa nak aku macam ni, ya Allah, kan? Kenapa, ya Allah? Kenapa susah sangat nak buat sale, ya Allah? Yelah, bukan senang nak buat sale, kan? Itulah, macam-macam lah. Yang kedua, orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia, yang tak berguna. Dia lebih pada sia-sia lah. Perbuatan yang sia-sia, perkataan yang sia-sia, tak datang apa pun. Perkataan tu tak datang pahala, keredaan Allah Ta'ala. Ada orang nampak dia macam pelawak-pelawak kita, dia cakap benda yang macam sia-sia, kita nampak sia-sia, tapi mendatangkan keuntungan pada dia. Orang suka kat dia. So, cari perkataan, ayat-ayat yang menyebabkan orang suka pada kita. Cari perbuatan yang menyebabkan mak ayah kita suka kat kita. Cari perbuatan yang menyebabkan, perkataan yang menyebabkan mak ayah kita suka kat kita. Okey, mak mentua kita suka kat kita. Itu cari, kena cari. Yang ketiga, orang-orang yang menunaikan zakat. Zakat wajib. Sedekah lagi lah Allah suka sebab sunat.
Tapi jangan lupa bayar zakat. Kalau sedekah tu, orang yang menginfakkan diri tu umpama satu biji benih yang tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai ada 100 dan 700 kali lipat. Allah nak bagi perumpamaan, nak bagi kita seronok. Allah mampu bayar lebih dari 700 kali ganda. So bayarlah zakat. Zakat ni perkara wajib. Mana mungkin perkara wajib pahala dia lebih rendah daripada perkara sunat seperti sedekah. So pagi ni dah buat sedekah subuh belum? Hari tabung masuk lah. Lillahi ta'ala. Kenapa? Nak dapat doa malaikat. Nak dapat apa? Allah gembirakan Allah Ta'ala. Kita sedekah bukan untuk buat apa-apa, untuk gembirakan Allah. Malaikat pun doa kebaikan untuk kita. Itu dia. Okay, dan seterusnya, orang-orang yang menjaga kemaluan dia, tidak berzina, tidak buat benda yang tak elok. Itulah malaikat. Itulah kebaikan. So ni 5 orang yang beruntung. Alright. Tujuan untuk hari ni tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, tolong share. Kalau kita share, dia juga menjadi dakwah untuk kita. Mungkin kita tak pandai bercakap, ataupun kita bercakap tak ada orang nak dengar. Ada dia macam tu. So cari perkataan yang baik. Untuk hari ni tuan-tuan dan puan-puan, sekadar tu saja. Saya rasa saya tak berapa nak sihat, ya, tak berapa nak kuat pagi ni. Emosi terganggu sikit, tak ada motivasi. So apa pun yang berlaku, fighters fight. Motivasi yang paling tak bermotivasi pagi ni, tak ada mood. Saya cuma ada satu buku yang saya suka tuan-tuan baca. Buku ni disusun oleh Zakaria Talib. Dia ada kartun-kartun. Buku ni ada 3 jilid tak silap saya. Tapi mana anak-anak saya dah baca dah ni. Ada satu kartun yang saya berminat, yang saya nak share. Masya Allah, pagi ni best kartun ni. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, dia ada satu statement dia. Statement dia, pertahankan sunnah walau 1000 orang berilmu menentangnya. Nampak dahsyat ni. Tengok contoh dia ambil sunnah janggut. Elemak belitung simpan janggut dah. Buruk lah belitung, buang lah. Entahlah. Macam bai jual kain lah. Lepas tu kata ni, lepas tu, biarlah ia menghodohkan muka aku, asalkan ianya sunnah Nabi Muhammad SAW, aku redha. Dahsyat ayat dia. Lepas tu, walaupun sesuatu sunnah itu tidak serasi dengan nafsu, tapi jangan sekali kita hina. Kerana menghina sunnah walau sekecil mana pun boleh membawa kekufuran, kepada kufur. Orang yang melihat orang lain mengamalkan sunnah seperti sebenarnya mereka ni, tuan-tuan boleh carilah buku ni. Saya harap buku ni dicetak balik, dijual online. Sebab buku ni simple bro. Orang sekarang hidup dia terlalu banyak complicated. Nak fikir, nak bayar hutang, nak fikir tu, nak fikir ni. Kalau kita sampaikan Islam dengan kaedah yang keras ataupun dengan kaedah yang berat, mungkin ada orang suka. Orang ilmiah yang dah masuk universiti. Assalamualaikum Datuk Andy Lala. Allah, Datuk Andy Lala, Amir Hamzah, ayah kepada Sheila Hamzah. Dia juga orang yang banyak membantu tahfiz Al-Habah, tahfiz saya untuk anak yatim fakir miskin. Banyak daripada awal permulaan sampailah ni. Alhamdulillah. Sampai terbina bangunan 1.2 juta. Terima kasih Datuk Andy Lala. Ramailah yang datang bantu, alhamdulillah. Dia gini tuan-tuan, ramai orang datang jumpa saya. Dia ada manusia yang ditimpa dengan batu. Dalam ilmu perubatan Islam lah, orang ni angkat sikit, ustaz ni angkat sikit, ustaz ni angkat sikit, 4 orang angkat. Batu yang berat tu menimpa kita dapat diselesaikan.
dapat dapat apa? Dapat diangkat dan dialihkan. Tapi kalau seorang ustaz angkat, jenuh, dah lama. So kalau boleh angkat 4-4 orang. Okey itu dia. Empat orang angkat. Oh, ayarani kulub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ayarani kulub. Memang sejak kebelakangan ni ayarani kulub luar biasa lah. Luar biasa. Saya ingat makin tua kita makin lemah. Salah satu orang manusia yang luar biasa saya jumpa, makin tua makin bergaya, makin tua makin handal ucapannya. Kalau saya dah lama bagi Datuk dekat ayah Rani Kulub. Sebab asyik jadi ayah je bila Datuk Zul Majdi Omar besok jadi kat training ni. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. So saya nak tuan punya buku ni disusun oleh Zakaria Talib ni. Tolong jual buku ni online. Sebab buku ni kartun and simple. Orang dah tak larat nak dengar ucapan panjang-panjang berjela-jela. Sebab orang semak sekarang ni nak memikirkan macam mana nak bayar tu, nak bayar kereta, nak bayar rumah, nak bayar ni, kan? Kecuali orang tak ada tanggungan lah. Tak ada tanggungan, dia boleh lah dengar detail-detail, every single thing detail. So the best way to your life, make it simple. Make it simple. Buat kantun macam ni, so kita boleh tengok dan kita buat. So apa benda yang kita patut nak gembirakan Allah, tak lain dan tak bukan, Allah gembira dengan orang yang fokus ataupun khusyuk dalam solat. Dia bagi all out. Dia merasai manisnya solat. Yang nombor 2, tuan-tuan, orang yang menjauhkan diri daripada perkataan yang sia-sia, perkataan yang tak berguna pun. Orang ramai cakap benda tu tak guna. Contohnya telajak laris, itu benda berguna. Disebabkan telajak laris, perkataan telajak laris, Datuk Alif Syukri popular, dan akhirnya dia menjadi kaya raya. Kan? Ada orang dia guna ku putih, barulah putih, Datuk Seri Vida. Perkataan itu bukan sia-sia. Perkataan itu mendatangkan keuntungan pada dia. Walau orang ejek, tetapi bila dia ulang banyak kali, akhirnya dia tak sia-sia. Dia jadi duit. Dia menukar kecaman, ajukan, hinaan orang lain kepada dollar and cent. Saya dengan Datuk Andy Lala, kita ada satu perkataan yang saya suka kat Datuk Andy Lala ni. Iaitu apa dia? Masya Allah. Satu perkataan. Banyaklah perkataan-perkataan dia, tapi yang paling best, DNA kaya, dunia dan akhirat kaya. Banyak hadis yang hadis yang palsu dikatakan bagaimana Abdul Rahman bin Auf masuk syurga dalam keadaan merangkak. Salah. Orang menyebabkan hadis tersebut menyebabkan orang Islam ni disuruh miskin. Salah. Bukan macam tu. Ramai orang bukan ramai. Jangan cakap tu. Itu hadis palsu. Dan memang betul, hadis itu tujuannya untuk menyuruh orang Islam ni jadi miskin. Tak. Orang Islam adalah orang kaya. Sebab hanya dengan orang kaya saja boleh membayar zakat. Tengok saya ulang balik. Cari surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 5. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang khusyuk dalam salat. Ni Allah paling suka. Allah gembira orang khusyuk dalam salat. Yang nombor 2, Allah suka orang yang menjauhkan perkataan dan perbuatan dia yang tidak berguna. Yang ketiga apa dia? Orang-orang yang menunaikan zakat. Itu saya kata DNA tu, bayar zakat. Nak bayar zakat kena jadi orang kaya. Ramai. Datuk Andy Lala pula, dia cakap jangan beritahu sesiapa ustaz. Saya dah langgar perjanjian. Saya minta maaf tu.
Sheila Hamzah pun awal-awal penumbuhan tu, Sheila Hamzah pun datang, dia siap beritahu jangan ambil gambar, dia sedekah, dia nak sedekah ni. Perkataan yang saya ingat, dia kata, Ustaz, keluarga saya ada rezeki lebih tahun ni, ada rezeki lebih tahun ni, jadi yang lebih ni saya sedekahkan ke Tafiz Al-Habbah. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, banyaklah, ramai manusia hari ni tuan-tuan rajin bersedekah. Dan antara orang yang banyak sedekah ni, orang yang paling tinggi adalah orang yang sembunyikan sedekah dia sesekap diam-diam. Saya doakan mereka yang sedekah online pagi-pagi, sedekah sana, sedekah sini. Saya tak ada online pasal saya ada tabung. Saya ada tabung ni, tabung. Ingat, saya ulang balik statement saya. Dah bayar zakat belum bayaran ni? Okey. Dan orang yang bersedekah yang paling tinggi, dia sembunyikan sedekah dia. Dan saya ulang balik statement saya tadi. Kena ingat, sedekah, zakat. Kena ingat, zakat wajib, sedekah sunat. Jangan lupa bayar zakat. Kalau sedekah umpama sebiji benih tumbuh 7 tangkai, 1 tangkai 100. Bayangkan yang benda wajib lebih besar pahala berpuluh kali ganda daripada sedekah. Tak lama lagi nak masuk Ramadan. Barang sesiapa yang menghidupkan amalan sunat diberi pahala wajib, dan siapa yang melakukan amalan wajib diberi pahala 70 fardu, 70 wajib. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat. Dan last sekali, orang yang menjaga kemaluannya. Jaga kemaluan, jangan tunjuk kemaluan. Ayah Rani punya statement untuk Menteri Cun tu, siapa tu? Rina Harun. Ganas saya. Ayah ni perhatikan dada-dada orang. Tak baik ayah. Suhaimi Mio, ni cari tuan-tuan, dia kita usahakan jus sifu, jus durian Belanda awal pagi. Okeylah, itu saja untuk pagi ni. Dan tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 5, ciri-ciri orang berjaya. Itu saja untuk pagi ni. Keep it up, don't give up, never give up. Allah akan ada. Saya kena hantar anak pergi sekolah. Okay, hari ni dia down sikit, otak tak kuat, mental koyak sikit pagi-pagi ni. Malas lah. Cuma kadang-kadang good to step down and dia macam ni, saya selalu cakap, dengar, kadang-kadang kita dalam mendaiki bukit, nak panjat gunung, daiki bukit, kita dah daki, siapa sampai puncak dia berjaya. Ketika kita mendaki bukit, mendaki gunung, kita penat, berehatlah, rehat dulu, jangan turun ke bawah, rehat, take time. Hari ni ramai orang kena masalah mental masa PKP, duit tak ada, nak cari rezeki susah, dia bunuh diri, putus cinta, bunuh diri. Saya banyak terima kawan-kawan sembang pasal bunuh diri dan cubaan membunuh diri. Ada yang berjaya bunuh, ada yang tak berjaya. Jadi apa berlaku tuan-tuan, ketika naik bukit, kita nak sampai puncak, kita tak larat, jangan turun ke bawah, tapi rehat, take time. And you should have your me time. Sakit kanser, janganlah pergi, kalau tak larat kerja kita sebut, jangan pergi kerja. Don't force yourself. Don't be like me. I'm always say fighters fight, tapi sometimes I need me time. Penat lah, dia penat. Kadang-kadang kita terlalu fikir pasal orang, fikir pasal anak, pasal apa semua. Kena ada dalam masa 2-3
jam kita fikir pasal diri kita. Kadang-kadang saya stop fikiran saya, tak nak fikir apa-apa, tengok TV ke, muzik ke apa. Tapi sometimes benda tu ni. So stop, rest, take it rest, and your mind, rest your mind, rest your body, and after that panjat bukit tu balik untuk sampai ke puncak. Okay, fighters fight. Okay. So ada seorang kawan saya, nama dia Datuk Mandi, dia selalu cakap, fight the fight you can win. Betul juga. So nasihat saya, the best thing now, early this morning, kena kuatkan semangat, naik bukit. Bila kita naik bukit, apa berlaku? Kita penat, jangan turun bukit. Rehat sekejap, lepas tu panjat balik. InsyaAllah bila sampai di puncak bukit, puncak kejayaan, kita akan lihat keindahan, dan kita rasa diri kita berjaya. Sedap udara atas bukit dengan udara bawah bukit tak sama. Okey, itulah bila sampai di puncak bukit kita berjaya. Siapa orang berjaya mengikut Al-Quran? Yang pertama, orang yang khusyuk dalam solat. Ketika kita nak naik atas bukit ni, khusyuk dalam solat ni, kita nak dapat khusyuk dalam solat, kita kena relax, pelan-pelan. Jangan berputus asa. Penat belajar, nak menghafal ayat-ayat dalam solat, makna-makna dia, ambil. Hari ni Al-Fatihah. Tak dapat Al-Fatihah, besok Subhana Rabbiyal Azim. Lepas tu lusa I'tidal. Apa makna-makna dia? Cukup beberapa hari kita dapat khusyuk dalam solat. Lepas tu macam mana nak menjauhi diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia? Tak lain dan tak bukan campur orang baik-baik. Orang baik-baik, perkataan dia baik-baik. Tengok YouTube yang baik-baik, guna perkataan yang baik. Belajar cara komunikasi yang berkesan. Belajar menjaga perasaan orang, jangan perasaan kita je. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, menunaikan zakat. Nak menunaikan zakat, ekonomi. Jangan jadi orang yang menerima zakat je. Jadilah pengeluar zakat, pembayar zakat. Jangan jadi orang miskin. Ayat ni kata orang yang berjaya adalah orang kaya, orang yang boleh membayar zakat. Kau jangan ingat dalam Islam zakat fitrah je. Ya Allah, dah lama jadi Islam, tapi zakat pun tak tahu berapa banyak zakat. Zakat ada dua, zakat fitrah dan zakat harta. Yang dimaksudkan orang kat sini, orang yang menunaikan zakat harta. Zakat harta orang kaya. Orang kaya boleh bayar zakat. Ya Allah. So, kenalah berniaga, berternak dan bertani. Berniaga, siapa pandai berniaga ini? Bukan orang Islam. Orang bukan Islam. Mujurlah ada Abang Dilala. Mujurlah ada Sifu Jamal. Mujurlah ada Najib Asador. Mujurlah ada Dr. Azizan. Mujurlah ada Mara. Mujurlah ada macam-macam. Dia ajar untuk berniaga. Kadang-kadang orang terima zakat ni, dia seronok jadi miskin sebab dapat zakat. Yang patut dapat zakat ni macam OKU, yang orang ibu tunggal, yang tak boleh nak ubah. Ibu tunggal ni terpaksa jaga ni. Saya cerita pengalaman saya, zakat Perak, pergi bagi bantuan pada 2 orang anak dia OKU, tapi mak dia ni tetap pergi bekerja. Dia kata, Ustaz, saya malu terima zakat. Tengok, rumah miskin. Akhirnya zakat Perak buat sebiji rumah untuk dia, siapkan kelengkapan untuk anak dia yang OKU, merengkot badan macam tu. Lepas tu yang best, anak OKU jaga kakak yang OKU. Kakak tu terlantar, anak yang OKU tu jalan pun slow, salin pampers. Elok anak 2 OKU tak bergaduh sama sendiri. Okay gang, terus lagi. Jadi berniaga, berternak. Kita ni sampai terpaksa import daging daripada luar negara. Tu yang terpaksa makan sup ekor kangaroo. Kena tipu lagi. Kena tipu je orang Islam ni.
Dan nombor 3 tuan-tuan, selepas berternak, bertani, berniaga. Niaga, bertani. Nak cerita bab bertani, saya nak cerita bab bertani. Kita kecoh, kecoh tanah ni diceroboh buat pertanian. Bagi orang Melayu, tanah seorang seekar, sana seekar pun dia tak boleh nak menebas lalang. Habis jahanam. Nak cerita tanah. Sorry ayah, apa yang ayah buat tu betul pasal tanah dia raup. Tapi orang kita ni bagi tanah 10 hektar, 20 hektar, dia tak buat apa-apa. Dia bangga, itu tanah aku 10 hektar, 20 hektar. Dia pemalas. Malas. Dia tak tanam. Dia tanam semak je. Baguslah Melayu. Ubahlah perangai. So kena ingat, nak jadi kaya, formula dia ada 3. Berternak, bertani, berniaga. Orang Melayu yang kaya jadi pelawak, pelakon, penyanyi, balik pada tu, insyaAllah. InsyaAllah. Dan nombor 4, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, orang yang menjaga kemaluan. Tak payahlah kayu basikal pakai ketat-ketat baju. Dulu kita gemuk, pandai baju, kita pakai tudung bawah dada, tutup dada lepas. Tu ayah kita punya ayat lah tu. Dia tak ada kena-mengena dengan hidup ataupun dia mati. Allah dah. Itu saja daripada saya, tuan-tuan. Saya nak kena hantar anak pergi sekolah. Doakan anak saya Huzaifah dapat SPM straight A. Selagi ada masa, selagi lagi hidup, lagi gelaban, kata kanang anak langkau. Lagi hidup, selagi tu kita berjuang. Fighters fight, never give up. Allah kan ada. Terima kasih semua yang menonton. Ada satu lagi. Pagi-pagi ni minum jus sifu. Semalam ada seorang doktor cakap, dengan minum jus durian Belanda, badan kita akan boleh jadi kurus. Tapi kena minum dengan kadar yang banyak. Dia tunjuk botol tu, dia kata dalam 2-3 botol. Setiap hari minum 2-3 botol. Dalam masa berapa minggu, insyaAllah akan jadi kurus. Itu saya tambah lah. Okey dah. Dan seterusnya, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, jangan lupa nak beli kereta. Abang Andy Lala, Datuk Andy Lala, beritahulah Sheila Hamzah nak tukar kereta. Janganlah pakai Merc dengan BM dah. Common no. Pakailah Lamborghini Arus ke, Ferrari ke, apa ke, Porsche ke. Abang Andy tahu dah ada Porsche, tapi pakai Porsche latest edition ni lain Abang Andy. Ini bolehlah contact saya. Dan mana Datuk Manaf? Dah lama dia tak masuk. Datuk Manaf, belilah kereta kat saya. Datuk Manaf, jual lah Lamborghini, Ferrari yang lama tu, belilah yang baru. Beli satu yang baru cukup. Okey gang, itu saja daripada saya. Yang baik daripada Allah, lemah kerana kejahilan saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.